Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk video panduan yang seterusnya. Diharapkan video pada hari ini mengenai penggunaan reference management software Mendeley dapat membantu pengguna-pengguna di luar sana. Okey, so saya mulakan dahulu. Mendeley ni dia sangat simple. Pada mereka yang first time menggunakan Mendeley ni, anda boleh sahaja pergi ke website www.mendeley.com. Kemudian di sini dia dah letak dah link untuk anda download. Kemudian sign in pada mereka yang dah register, dan pada mereka yang first time, anda boleh createkan free account di sini. Tidak ada limit. Kalau anda ada 5 account Gmail, anda nak create 5 account Gmail pun tak ada masalah. Okey. Okey, so seterusnya saya nak tunjukkan di sini adalah bila anda dah berjaya sahaja download dan install di laptop masing-masing, dia akan terpapar di desktop masing-masing sebagai Mendeley desktop. So simple, saya tunjukkan. Cara first adalah kita kena login dulu. Pastikan ada internet connection, sebab kalau tak ada internet connection, anda tak boleh nak sign in dan login lah. Okay? So saya masukkan email address dahulu. Kemudian masukkan password. Okey, kemudian nak tick stay sign in pun boleh. Kemudian terus saja klik sign in. So dia akan terus masuk kepada akaun Mendeley anda. Okey, so bila saja kita sign in, biasanya dia akan pop up satu Windows di sini. Dia memaklumkan bahawa reference manager ini telah diinstall di laptop masing-masing. Pop-up yang kedua adalah citation plugin for Microsoft Word ni dah install ke tak. Okey, pada mereka yang first time, bila anda masuk saja kepada Mendeley account, anda just klik saja button install ni. So hijau ni bermakna dah sukses lah. Okey, untuk kita double check, kita boleh buka kita punya Word untuk kita tengok dia dah install ke tidak. Okey, saya tunjukkan di sini, kita nak double check sama ada citation plugin for Microsoft Word tu dah berjaya install ke tidak. Di Microsoft Word, anda akan nampak ada satu tab References. Bila saya klik tab References ni, dia akan terpapar lah Insert Citation, kemudian ikon Open Mendeley ni ada. Bermakna dah berjaya install. Okey, kadang-kadang ada user yang dia dah tertutup. Jadi bila tutup macam ni, dia dah tak sure lah nak klik yang mana satu. Okey, jangan risau, klik saja pada Tools. Kemudian di sini nanti dia ada keluar juga MS Word plugin untuk anda install. Sebab saya dah install, dia akan keluarlah uninstall MS Word plugin. Okey. So di dalam Mendeley ni dia ada 3 paparan. Yang pertama ni adalah untuk anda all documents, bahan-bahan yang anda nak baca ke, bahan yang baru anda masukkan dan sebagainya, dia akan berada di yang nombor 1 punya di tab ni. Yang nombor 2 ni punya box pula adalah segala apa saja yang anda masukkan. Dan Mendeley ni tidak terhad pada PDF saja. Anda boleh masukkan format bahan dalam Microsoft Word, nak buat backup satu dekat sini pun boleh, slide PowerPoint boleh, Excel boleh, gambar pun boleh masuk dekat dalam ni. Okey, setiap satu account dibagi kapasiti sebanyak 2 GB. Okey, seterusnya yang ketiga ni adalah bahagian untuk dokumen details, macam summary lah. Dia akan paparkan notes, abstract bahan jika ada. Okey. So, kita terus pada cara nak masukkan bahan. So, dekat dalam desktop saya ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 PDF artikel. So, saya nak masukkan. Cara dia adalah, pastikan first kali kita klik all document. Selepas anda klik all document, hanya menggunakan konsep drag dan drop. Saya pilih satu PDF artikel. Kemudian saya tarik ke panel tengah-tengah ni, lepaskan mouse. So, dia akan masuk satu. Okey. Kemudian, kalau ada 1, 2, 3 ni kita nak drag, kita highlight saja 3 PDF ni. Kemudian, saya tarik terus ke panel yang tengah-tengah, lepaskan mouse. So, dia akan masuk 1, 2, 3 sekali lah, serentak. Okey. So, total sekarang ada 1, 2, 3, 4 PDF. Okey, seandainya katalah anda tak ada PDF artikel bahan tersebut, kemudian anda ada buku. Contohnya, saya ada satu buku kat sini. Sebagai contoh untuk session ni, saya ada buku ni. Kadang-kadang buku ni ada dekat tangan lah. Buku yang bercetak. Jadi macam mana kita nak masukkan maklumat bahan tu ke dalam kita punya Mendeley. So simple saja. Caranya adalah, okay, kita pergi pada file. Kemudian saya klik pada add entry manually. So bila saya klik add entry manually, akan keluar satu Windows new document. So, new document ni kita sendiri identify bahan yang dia dekat tangan kita tu apa. Macam tadi contoh, saya ada satu book daripada Sage tahun 2017 ni. Okay, so saya pilih format bahan adalah book.
Kita kena identify bahan tu format apa. Okay. Dan saya masukkanlah title dia dekat sini. Katalah buku tu tentang new media. Okay. So ini tajuk buku tersebut. Kemudian di bahagian authors, okay, kat sini kita kena alert sedikit. Okay, ada buku-buku biasanya yang anda dapat ni ditulis oleh international authors. Maknanya orang putih ke, tak kisahlah. Okay, international name. Jadi, bila kita dapat sesuatu bahan tu, katalah bahan tu ditulis oleh dekat cover dia Jack Chris. So, saya type seperti mana display dekat cover buku tu, Jack Chris, macam ni. Okay, kemudian saya tekan saja enter, apa yang terjadi dekat keyboard? Dia akan terbalikkan. So, kat sini je kita kena alert. Dan seandainya buku ataupun bahan itu ditulis oleh author Melayu, so Chinese ke Indian ke, kita tak boleh terbalikkan nama dia. Kita kena type exactly seperti nama bahan tersebut. Contohnya, kita ambil nama artis sikit lah. So, katalah, ini adalah Malay names ataupun author Melayu yang tulis bahan ni. Jangan tekan enter terus sebab bila anda tekan enter, Mendeley akan faham ini adalah international names. So, untuk kita bagi tahu Mendeley supaya jangan terbalikkan nama-nama seperti Malay name, Chinese dan Indian ini, saya klik dahulu institution and organisation. Di bahagian bawah tu dia ada automatic akan pop up. Kemudian saya tekan enter. Apa terjadi adalah nama tu maintain, sama. So, dia tidak akan terbalik. Okay, so kalau ada nama tempat, contoh macam Hospital Putrajaya, Bank Negara Malaysia. Pastikan anda pilih dulu option, contoh macam ni. So, kita pilih dulu option institution/organisation, baru kita tekan enter di keyboard supaya dia tidak terbalikkan. So, saya nampak, saya dah pilih institution organisation, masih dia maintain lah sebagai Bank Negara Malaysia. Okay. Kemudian kita move pada bahan item yang seterusnya. Di bahagian year, katalah buku tu tahun 2017. Muka surat berapa? Katalah anda nak masukkan the whole page pun boleh. Ataupun saya hanya refer pada page tertentu. 35 hingga 67. Contohlah. Kemudian, di bahagian city, kita nak letak place of publication. So, katalah buku tu kita nampak. First kali location yang appear pada buku tersebut, katalah London. So, saya letak London. Kalau ada edition, kita letaklah. Katalah buku ni adalah buku second edition ataupun 10 edition ke 12 edition ke. Okay. Kemudian maklumat seterusnya yang perlu diisi adalah di bahagian publishers. Ini adalah Sage. Okay. Kita dah type semua complete. Okay. Maklumat yang penting saja kita masukkan. Kemudian ini adalah the only one button yang ada button save. Kita klik saja save. So dia akan masuk di dalam kita punya Mendeley Library ni lah. Okay, so itu cara dia. Okay, step seterusnya adalah apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah biasanya bila kita dah masukkan banyak bahan dekat dalam ni, yang ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Katalah nanti let's say, kita nak masukkan dalam satu komputer kita tu ada folder. Dalam folder tu katalah ada 30 PDF artikel. So takkan nak drag drop macam tu. So kita guna cara yang paling simple, pergi pada file, di sini ada option add folder. Seandainya dalam folder tersebut, kita tikkan boleh import from subfolder. Dalam folder ada subfolder, dia akan tarik sekali keseluruhan folder. So, ini adalah cara yang paling senang. Kalau kata anda kumpulkan 30-40 PDF dalam satu folder yang khas lah. Okay. So, next apa yang kita boleh buat dekat sini. Okay, apa yang terjadi adalah dekat sini, bila anda dah masukkan banyak bahan dalam ni, selalu kadang-kadang kita susah nak recall. Okay, sama konsep macam mana kita organize bahan di dalam kita punya komputer. Ada student dia suka letak folder. Folder tu ni subjek HM241. Ini subjek untuk group. Ini subjek untuk research proposal. Ini subjek untuk personal dan sebagainya. So, dalam konsep Mendeley ni, saya lebih suka prefer guna label. Sebenarnya dalam Mendeley ni, dia ada satu option untuk kita create folder. Tapi nanti anda kena buat kerja 2 kali. Kena tarik pula artikel ni pergi dekat folder-folder yang anda dah create tadi. Okay. So, dalam Mendeley ni simple saja. Kita guna konsep apa? Kita buat konsep label ataupun tagging. So, bila anda scroll sedikit ke bawah, okay, kita akan nampak nanti tagging ataupun label dalam Mendeley. Okay, so dekat bahagian sebelah document details ni, bila saya scroll ke bawah, anda akan nampak untuk saya punya research proposal. Okay, jangan letak banyak-banyak lah. At least letak dalam 3 saja. Kemudian, okay, saya nak considerkan ini adalah saya punya
untuk chapter 2. Contohlah kita identify. So, kita move pada artikel yang seterusnya. Saya pergi balik kepada bahagian tagging tadi. Ini adalah untuk group assignment. Contoh, group assignment untuk mix. Okey. Saya pergi pula pada yang seterusnya. Kemudian kita pergi lagi cari tagging tadi. Ini adalah untuk saya punya personal. Ini untuk literature review. Pendek-pendek je supaya kita ingat, senang nak recall balik. Dan yang ketiga, ini adalah untuk research proposal. Okey. Kemudian, biasanya Mendeley ni dia akan bertanya, detail bahan-bahan ni correct ke tak? Maknanya betul ke tak betul? Kalau tak betul, dia minta kita untuk double check dan completekan. So, kalau tak ada, kita just ignore sajalah, details are correct. Okay. Kemudian, di bahagian apa tujuan kita buat tagging dan label tadi? Sebenarnya di sebelah kiri bawah ni, dia ada satu function iaitu filter by my text. Ingat tak tadi tagging yang kita buat? So, saya klik saja filter by my text. So, dia akan muncul. Hari ni katalah saya cuma nak baca artikel dalam chapter 2. So, ada satu je lah. Saya nak baca saya punya artikel yang relate dengan research proposal. Ada satu saja. Okay. So, simple. Sangat mudah. Kemudian, kalau saya nak klik clear, dia akan paparkan ke semua sekali. Okay. Dan apa yang kita boleh buat di dalam ni, kita boleh baca artikel ni. Double klik saja, dia akan baca PDF artikel ni di dalam ni. So, kita tak nampak, kita boleh zoom. Okay. Dan kita boleh buat apa lagi? Sebenarnya kita boleh highlight teks. Selalu kan orang suka beli highlighter. So, kita boleh highlight serta-serta ni. Nak tukar colour, hari ni nak warna biru ke, purple ke, pink ke, highlight lah. So, dia akan tukar. So, nak tukar colour lain pula. Warna merah pula lah. Okay. Sambil baca, kita boleh highlight teks. Maksudnya, konsep annotated. Kemudian, katalah nak letak certain, selalu orang beli sticky note. Yang ini digital sticky note. Contohnya, saya nak masukkan dalam literature review. Okay, chapter berapa. Kita nak letak certain remark lah supaya kita ingat lah apa yang kita copy ni untuk kita masukkan dalam kita punya writing. Okay. Kemudian, apa lagi kita boleh buat? Contohnya, saya dah habis baca artikel ni, dah habis baca review dan sebagainya. Okay. Saya boleh tutupkan lampu hijau ni menandakan yang artikel ni dah baca. Okay. Kalau kata kita nak letakkan remark artikel ni bagus lah, saya nak refer lagi, kita boleh bintangkan saja. Yang ni tak payah buat tagging label favourite sebab dia akan automatic masuk di dalam group. Sebelah kiri ni favorites, ada dua bahan. Okay. Kemudian, apa lagi kita boleh buat? Kadang-kadang kita nak recall, mana artikel tu dia ada keywords tertentu. Contohnya, saya letak saja di sini virus. Okay, dia akan recall. Kat mana perkataan virus ni muncul dalam artikel-artikel yang ada dalam Mendeley Library kita tadi. Okay, so sangat mudah saja di dalam ni. So, klik clear balik. Okay, yang ini simple saja. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara menggunakan Mendeley ni. Okay, katalah saya besarkan sikit dia punya teks. Okay. Yang ini kita nak terus gunakan Mendeley ni macam mana? Cara dia, bila kita nak menulis dan dalam masa yang sama kita nak bagi kredit articles ni, cara dia terus createkan ada punya citation dan references sekali lah. Okay. So, katalah saya minat dengan certain ayat dekat dalam ni. Apa terjadi adalah saya klik dulu select. Kemudian saya pilih function select text. Saya highlightkan 2, 3, 4 baris. Okay, contohnya 2 baris ni. Saya right click, tekan copy. Buka Microsoft Word. Kemudian saya right click, tekan paste. Okay. Kemudian saya terus menggunakan function Mendeley. Step pertama di bahagian references ni kita klik insert citation. So dia akan bagi option macam ni. Kita nak pilih apa? Kita pilih go to Mendeley. Bila saya klik go to Mendeley, nampak tak dia dah birukan artikel ni? Kenapa dia birukan? Sebab inilah artikel yang kita copy and paste tadi. So, tak payah nak pening-pening lagi. Kita terus saja straight tekan apa? Saya terus tekan cite punya function. Bila saya klik cite, okay, saya besarkan sikit. Saya tak buat apa-apa pun, bagi dia masa sikit. Okay, apa yang terjadi adalah, nampak tak? Mendeley dah terus bagi. Ini adalah author dia setiap dengan tahun. Baru kita buat cosmetic part. Cosmetic part ni apa? Cosmetic part ni maknanya kita nak rephrase, paraphrasekan ayat ni dia tersebut ikut kita punya ayat sendiri dan sebagainya. Pun boleh. Katalah contohnya, saya dah buat ayat ni, saya dah rephrase. Saya terus tekan nokta dan kita boleh move pada next paragraph. Okay. So next, katalah saya tengah menulis, saya nak buat cara macam ni. According to, kemudian saya nak bagi kredit. Tak ada masalah. Kita nak masukkan 2-3 orang pun tak ada masalah. Saya gunakan step yang sama.
Okey, kita sambung seterusnya. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula penggunaan Mendeley bila kita nak masukkan, katalah kita nak masukkan lebih daripada satu. Jadi tak ada masalah. Katalah saya dah type di dalam ayat ni according to. Kemudian step seterusnya kita klik insert citation. Kemudian option seterusnya klik pada go to Mendeley. So kita pilihlah, katalah saya nak pilih artikel ni. Saya klik sekali dahulu. Kemudian apa yang perlu kita lakukan adalah di tangan sebelah kiri, saya klik button keyboard control. Kemudian pada mouse di tangan sebelah kanan, kita pilih bahan mana lagi yang kita nak cite dalam masa yang serentak. So katalah saya nak pilih author yang ini. Kemudian katalah saya nak pilih lagi seorang lagi ataupun nak masukkan lebih, 3-4 orang pun tak ada masalah. Guna step yang sama, ikut je. Kemudian katalah saya dah ada 3. So biru kan, 3-3 ni. Kemudian step seterusnya adalah di tangan sebelah kiri yang control tu kita lepaskan tangan daripada keyboard. Saya terus tekan button cite. So apa terjadi adalah, nampak tak dekat sini? Dia dah masukkan sekali beberapa bahan serentak lah. Jadi tak payahlah kita nak ulang sekali, 2-3 kali dan sebagainya. So untuk editing, format dan sebagainya kita boleh buat later. Katalah mention about, kita habiskanlah satu paragraf ayat ni. Okay. So katalah saya dah type, dah habis. Saya nak move pula pada paragraf yang seterusnya. Okay. So kita guna, yang ini pula saya nak tunjukkan. Katalah saya nak mention. Okay. So bila kita dah familiar penggunaan Mendeley ni, sebenarnya ada jalan shortcut. So kalau tadi agak susah lah, katalah guna tangan kiri, tangan kanan, nak tekan control, nak klik mouse dan sebagainya. Ada satu cara lagi shortcut. Bila saya guna klik saja insert citation. Di bahagian ini sebenarnya, nampak tak? Dalam tulisan box yang biru ni, kita boleh letak search by author, title ataupun tahun. Ni sebenarnya Mendeley akan cari daripada anda punya Mendeley library. Katalah tadi ada author nama apa? Saya punya tu Fatah Amin. Jadi saya type saja FATT, dia dah detect dah. Okey, itu adalah untuk option author. Kalau kita nak masukkan tahun, ada tak tahun 2020? Nampak? Saya type saja 2020, dia dah detect. Ini adalah artikel-artikel tahun yang ada di dalam saya punya Mendeley library. Okey, kalau kita nak guna pula keyword pun boleh. Saya type saja virus, nampak? Dia dah detect. Katalah sebenarnya saya nak, okey, ini artikel yang saya nak bagi kredit tadi, yang saya nak cite. Kita boleh tekan sahaja artikel ini, kemudian tekan sahaja okey. Nampak tak? Saya tak buat apa-apa, dalam masa berapa second dia dah terus buat dah. Okey? So itu adalah cara penggunaan dia, dan kita boleh edit sebenarnya. Okey, untuk makluman sebenarnya Mendeley ni membenarkan editing tu berlaku. Katalah sebenarnya saya nak tahun sahaja yang berada di dalam bracket. So, katalah bila saya buat editing, saya buat bracket yang kat author ni. Okey, katalah kita buat editing contoh yang ini. Bila saya buat editing, Mendeley akan prompt macam ni. Do you want to keep citation edit? Sebenarnya dia membenarkan lah kita buat editing. Okay? So, saya klik saja keep manual edit. Tak ada masalah pun. Okay? So, terpulang pada anda lah. Kalau nak edit, edit saja. Dia tak effect pun kita punya references. Okay? So, seterusnya sekarang ni saya nak tunjukkan, katalah kita dah siap. Kita nak buat apa sekarang ni? Kita nak buat references. Simple saja. Di dalam button bibliografi ni, okay, sebab saya pakai Microsoft Office version lama sedikit. So, dia ada dua sahaja, bibliography and works cited. Okay, kalau Microsoft Office version yang baru tu sebenarnya dia dah ada satu lagi tab, iaitu references. So, tak ada masalah. Saya ambil sahaja works cited ni. So, dia akan muncul di bahagian bawah ni. Saya tukarlah works cited ni kepada references. Ni kosmetik part je, tak ada masalah. Okay, step apa lagi yang kita perlu buat? Okay, dekat statement there are no sources in the current document ni. Okay, saya movekan saya punya mouse di sebelum perkataan T. So, kita dah navigatekan mouse kita di sebelum perkataan T. There are no sources in the current document. Apa lagi yang saya perlu buat sebenarnya sekarang ni? Simple saja. Anda ada nampak tak? Insert bibliografi di atas kotak Open Mendeley. Sekarang ni saya klik saja insert bibliografi ni. Sekali klik. Okay, tak sampai berapa second, nampak tak di bahagian references ni? Okay, saya besarkan sikit Microsoft Word. Dia dah listkan apa sahaja nama-nama yang tadi yang kita buat. Insert citation tu.
nama tu dah masuk dalam references. So yang ini kita buat simple. Yang ini anda dah tak payah pening-pening buat manually. Okay, dia dah buat automatic. Dan ini kalau tengok format dia adalah American Psychological Association. Saya punya masih 6th edition. Siapa yang latest 7th edition pun tak ada masalah. Dia akan masih buat format yang sama. Sebab UiTM kita pakai APA6. Untuk menulis tu American Psychological Association. Okay. Kemudian untuk editing dan seterusnya, cosmetic part lah ni sebelum kita nak submit. Okay. Kita boleh highlight saja. There are no sources in the current document. Kemudian delete saja di keyboard. So dia akan hilang lah. Okay, saya nak tunjukkan magic yang seterusnya adalah, katalah nanti later, okay, di dalam saya punya references list ni, 1, 2, 3. Katalah saya nak masukkan beberapa lagi nama. Okay, yang saya tunjukkan ini adalah hanya satu. Mana saya punya Fathamin tadi? Ingat tak yang kita masuk manually bahannya? So, kita follow step yang sama. Kita tekan saja insert citation. Nak shortcut, kita boleh type dekat yang kotak biru ni. Ataupun, saya tunjukkan go to Mendeley. Okay, saya nak masukkan yang ini sebenarnya. Okay, atau katalah nanti in future, anda punya supervisor ataupun lecturer advice. Masukkan lagi 10 ke 20 bahan di dalam anda punya references. Tak ada masalah. Kita follow saja step yang sama. Kemudian, saya tekan saja cite. Apa terjadi adalah, dekat dalam writing ni dia dah masuk. Kemudian, nampak tak? Dia dah muncul lah dekat sini. Secara automatik. Dia akan insert dan susun. Tak payah pening-pening nak buat manually dah. Okay. So, untuk cosmetic part, kita buat apa saja. Sebelum submit tu, kenalah hantar cantik-cantik sikit. Nampak tak dia punya alignment ni dah ke dalam keluar. So, kita highlight saja kesemuanya. Pergi dekat home. Kemudian tekan justify. So, nampak tak dia dah cantik. Ini last lah. Sebelum kita nak submit, kita punya Mendeley. Okay. So, simple saja penggunaan Mendeley ni. Sekiranya anda ikut step by step, sebenarnya anda dah boleh guna Mendeley ni untuk menulis. Okay. Dan bagi lecturer pula, sebenarnya ada satu tips. Okay, kita tahu lecturer ni, diorang kena publish, tulis paper dan sebagainya. Okay, kalau saya jadi lecturer, okay, saya hanya, katalah saya nak publish dekat certain journal, dia punya format tu bukan American Psychological Association. Katalah dia guna format lain lah, Chicago ke, IEEE ke. Simple saja, saya highlightkan saja di bahagian references. Kemudian saya tukar je dekat style ni. So, katalah dia ikut IEEE. Nampak tak dia dah berubah? Okay. Katalah journal tu ikut Nature. So, nampak dia dah berubah. Dekat atas ni pun dia akan berubah juga. So, jangan pening-pening. Tak payah nak buat manually dah. Okay, kita nak patah balik pergi kepada American Psychological Association. Just klik saja di bahagian style. Okay, so kita buat balik lah. Dia punya cosmetic part tadi. Hanya tinggal tekan justify. So, dia dah cantik dah macam ni. So, simple saja Mendeley ni. Dan sekiranya anda mungkin yang first timer yang tak berapa sure nak guna Mendeley ni. Sebenarnya di website mendeley.com ni anda boleh dapatkan panduan. Okay, dekat sini pun dia dah letak dah. Di bahagian help guides, video and tutorial pun ada. Okay, kalau saya klik help guides ni. Dan saya klik pula satu lagi tab, video and tutorial pun ada juga. So, dekat guides ni dia letak dah panduan, poster untuk membantu anda menggunakan Mendeley. Dan sekiranya anda ada masalah dan sebagainya, boleh sahaja kontak dengan helpdesk Mendeley. Nak kontak saya pun boleh. Okay. Kita tengok lambat sikit network. So, ada guides, ada videos, boleh download dan sebagainya untuk membantu anda. So, itu sahaja sebelum kita berakhir. Okay, dekat Mendeley ni, saya nasihatkan kepada user sebelum kita nak sign out. Okay, katalah anda nak sign out anda punya Mendeley ni. Okay, kita klik pada button sync. Sync ni bermakna dia macam synchronize lah dengan anda punya Mendeley web. Dan tak ada masalah. Kalau katalah saya nak tukar laptop ke, nak guna laptop berbeza, nak access yang web version ke, bermakna sebelum kita sign out tu, kita dah klik synchronize dahulu. Okay, tak ada masalah lah. Jadi nak tukar PC ke, access daripada mana-mana pun tak ada masalah. Okay, so itu sahaja diharapkan tutorial Mendeley ni sedikit sebanyak membantu anda. Okay, sekiranya ada masalah, anda boleh kontak saya ataupun nak refer kepada Mendeley web tadi pun boleh sahaja di guides Mendeley ataupun di videos. Okay, scroll saja di bawah ni, dia dah bagi tutorial untuk membantu user. Itu saja, semoga kita berjumpa di lain panduan yang seterusnya. Sekian, jumpa lagi.